In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you dalam agamamu ya Allah. Sabit qulubana ala ta'atika, tetapkanlah hati kami dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya muslimin muslimat, dalam surah Fatihah kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Amin. Selalu kita sebut, selalu kita baca ayat ini. Kita minta, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan, agar Allah memberikan bantuan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, iaitu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan an'amta, jalan yang engkau berikan nikmat, iaitulah jalan para rasul, jalan para nabi, dan jalan para alim dan ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur juga kepada Allah. Allah berikan nikmat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kita mengenal agama Allah, agama Islam ini? Pasti kita tidak kenal. Kebarangkalian kemungkinan kita berada dalam agama Buddha atau agama Hindu. Sebab sejarah mencatatkan negara kita adalah pengamal agama Hindu. Betul tak bang? Sejarah merakamkan bahawa suatu masa dahulu tanah Melayu ini bukanlah base kepada agama Islam. Sejarah mencatatkan bahawa negara Melayu kita ini berpaksi kepada agama Buddha dan juga Hindu, dicampur dengan agama animism. Tuan-tuan tengok di negeri kelahiran saya, di negeri Kedah, satu tempat namanya Merbuk. Ada orang Merbuk ke di sini? Merbuk, Merbuk Kedah. Merbuk adalah pusat kajian sejarah dunia yang memaparkan bahawa Kedah suatu masa, satu ketika adalah pengamal agama Hindu yang tegar. Tegar bermain. Kenapa? Sebab di situlah terletaknya candi yang paling hebat. Ada banyak candi. Bukanlah candi bodoh-bodoh tu, Candi Borobudur di Indonesia. Bukan. Tetapi cukup menggambarkan bahawa
Suatu ketika Kedah merupakan pusat penyebaran agama Hindu. Bukan saya kata, itu tuan marah kata. Dah, ni sejarah. Tuan-tuan buka sejarah dari Kedah. Melaka kita membaca sejarah pusat penyebaran agama Islam. Sebelum Melaka diislamkan, dia agama apa? Ni adik kita. Kita berapa? 5. Kahwin dah kah? Takut ustaz ku tanya sejarah. Melaka kan? Kita duk heboh pasal Melaka adalah pusat penyebaran agama Islam. Tapi tuan-tuan pergi tengok ada tak tanda-tanda ada orang Melaka, orang Melaka marah kita aku. Melaka kalau kita pergi tengok, saya duk pergi perhati dulu masa duk jadi cikgu, duk pergi mesyuarat di sana. Kita duduk di hotel-hotel, tengok kiri kanan semua Kristian je. Gereja banyak. Tengok kiri kanan, tepi-tepi jalan semua gereja. Untuk melihat suatu bekas, suatu tinggalan sejarah yang menyatakan tanah Melayu, Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam yang hebat, saya rasa tak nampak. Tapi sejarah merakamkan begitu. Apa yang saya nak bawa kepada tuan-tuan ialah dunia sebelum Islam datang, agamanya adalah bukan agama Islam. Tetapi apabila Allah utuskan para nabi dan para rasul, maka disitulah bermulanya penyebaran, munculnya agama Islam yang kita cintai ini. Arab pun sama, sebelum Islam datang dia bukan agama Islam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Islam itu tersebar luas sampailah kepada kita sekarang. Persoalannya ialah ma huwa nabi, ma huwa rasul. Tak apa ke ni saya bercakap bunyi tak apa, tak ganggu. Kau dekat sangat, kita tak jauh sikit. Jauh sikit. Jauh lagi. Pasal dekat sangat dia marah. Persoalannya sekarang ini, ma huwa nabi wa ma huwa rasul. Siapa dia nabi dan siapa pula rasul? Yang kita duk sebut nabi, rasul, nabi Allah, rasulullah. Siapa dia nabi, siapa dia rasul? Apa maksud nabi dan apakah maksud rasul? Tu. Sebelum saya nak kupas sikit, nak baca sikit, siapa boleh abang? Pasal lama dah benda ni. Masjid ni berapa puluh tahun dah? 10 lebih kan? Lebih kan? Buku tak bawa malam ni, tak boleh bagi hadiah. Semalam saya dekat surau Nurul Muttaqin, siapa boleh jawab saya bagi hadiah buku saya. Malam ni tak bawa. Siapa boleh abang? Abang boleh abang tak? Kita duk sebut selalu nabi, nabi, rasul, rasul. Ma huwa nabi, siapakah nabi? Wa ma huwa rasul, siapa pula rasul? Maka saya menggunakan Syekh Muhammad Ali Sabuni An-Nubuwah wal Anbiya membincangkan siapakah yang maksudkan dengan nabi,
apakah maksudnya Nabi itu dan apakah maksudnya Rasul yang kita selalu sebut, dan apa tugas para Nabi dan Rasul. An-Nabi huwa insanun minal bashar auhallahu ta'ala ilaihi bisyara walakinnahu lam yukallif bitablighi. Kata Syekh Muhammad Ali Sabuni, maksud Nabi itu dia ialah seorang manusia, seorang insan minal bashar, yang dilantik daripada golongan manusia. Auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in, Allah mewahyukan kepada Nabi ini dengan hukum tertentu. Walakinnahu lam yukallif bitabligh, tetapi tidak ditaklif, tidak diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi ini untuk menyampaikan. Ya Allah lantik di kalangan manusia, di kalangan manusia kita ini Allah lantik seorang yang disebut sebagai Nabi, dan Allah wahyukan, Allah bagi kepada Nabi ini satu bentuk hukum syarak perundangan. Tetapi Allah tidak mengamanahkan atau mentaklifkan untuk Nabi ini menyampaikan. Cukup dia beramal untuk diri dia dan keluarganya, cukup takat tu. Contohnya siapa? Apa dia? Apa dia jawab tak dengar? Jawab kan bisik ke apa ni? Contohnya Nabi Adam alaihi salam. Kan Nabi Adam Allah lantik dia sebagai seorang Nabi, ada hukum perundangan dia. Contoh bab perkahwinan, kahwin di antara anak sesama anak. Ada anak dua orang, Habil dengan Qabil, kahwin dengan pasangan yang berselang. Itu hukum syarak, hukum yang Allah wahyukan pada Nabi Adam. Sampaikan kat siapa? Sampai ke isteri, anak dua beranak tu sajalah. Tidak ditaklifkan untuk sampai kepada orang lain. Manakala Rasul, wa ammar Rasul fahuwa insanun minal bashar auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Manakala Rasul juga seorang insan yang dilantik daripada kalangan manusia, minal bashar, auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in, juga Allah wahyukan kepada Rasul ini hukum perundangan, hukum syarak. Bezanya dengan Nabi wa umira, yang tadi lam yukallif. Nabi lam yukallif bitabligh. Nabi ni Allah tidak suruh dia menyampaikan. Tetapi berbeza dengan Rasul, wa umira bitablighihi, Allah suruh, Allah perintah, wa umira. Ya, bila baca wa umira, wa amara, makna nak lebih kurang Allah suruh, Allah perintah, suruh sampai. Jadi Allah bagi pada Rasul ini dengan hukum syarak perundangan tertentu, dan Allah perintahkan suruh sampai. Itu Rasul.
Contoh yang paling dekat adalah Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam kitab sirah, ulama sebut dengan perkataan Nabi, ulama sebut dengan perkataan Rasul. Dan Allah pun sebut Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, dan Allah pun sebut Nabi Muhammad ni sebagai Rasul. Manakala Nabi Adam Allah tak sebut sebagai Rasul. Nabi yang lain Allah tak sebut sebagai Rasul, kecuali Rasul ulul azmi. Tu beza. Kalau orang tanya apa beza Nabi dengan Rasul, ada beza ke? Ada dari segi tugas. Segi tugas ada beza. Dan kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, "Farrisalah idzan a'la martabatun minan nubuwah." Jadi kerasulan ini, kata Syekh Muhammad Ali Sabuni, lebih tinggi, a'la martabatun minan nubuwah, lebih tinggi darjatnya Rasul. Rasul lebih tinggi darjatnya daripada kenabian. Li'anna kulli rasulin nabi, kerana setiap Rasul itu pasti adalah Nabi. Walaisa kulli nabi rasul, dan bukanlah setiap Nabi itu Rasul. Maksudnya kalau Allah lantik orang ni, Allah lantik Rasul, seorang Rasul, pastilah dia seorang Nabi. Kalau Allah lantik seorang Nabi, belum pasti dia adalah seorang Rasul. Boleh faham tak tu? Tapi ada satu hadis. Sebelum saya nak baca hadis ni, kita semua biasa dengar Allah sebut, Allah rakam dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul ada 25. Manakala dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad, rawal Imam Ahmad an Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ayyul anbiya kana awal. Kata Imam Ahmad daripada Abi Zar Al-Ghifari, dia ambil hadis tu daripada sahabat Nabi namanya Abi Zar Al-Ghifari atau Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, annahu qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul anbiya kana awal, siapakah nabi yang mula-mula sekali? Kata Nabi, Adam. Adam adalah nabi yang mula-mula. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, wa nabiyyun kana? Ya, jawab Rasulullah. Qala na'am, kata Nabi. Qultu ya Rasulullah, dia tanya lagi Abu Zar ini, kamil mursalun, berapa orang Rasul? Abu Zar tanya lagi, berapa orang Rasul wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, qala salasumi'atin wa bid'atin asyara. Kata Rasulullah, ada lebih kurang 313.
Abu Zar Al-Ghifari tanya Rasulullah, siapa yang Nabi mula-mula sekali? Rasulullah jawab, Nabi yang mula sekali Nabi Adam. Lepas tu Abu Zar Al-Ghifari tanya lagi, berapa jumlah para rasul ni? Kata Rasulullah, jumlahnya ada 313. Dalam ni dia sebut dengan perkataan kamil mursalun. Kata Nabi, qala salasumi'atin, ada 313. Dalam riwayat Abi Umamah qala Abu Zar, dalam riwayat yang lain Abu Zar kata, dia tanya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya, berapa pula jumlah para nabi? Yang tadi 313 jumlah para rasul. Dalam riwayat yang lain kata Abu Zar, berapa pula jumlah para nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mi'ah alfun wa ashruna alfan. Kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah para nabi ada lebih kurang 120,000 lebih. Hadis ini hadis rawahu Imam Ahmad fil Musnad, dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Tu dia. Had ni apa anti hadis duk marah ni? Syekh Tan Al-Qasim Ahmad duk marah pasal ni. Dia sebut apa tadi ya? Allah. Telajak. Nak sebut Syekh, dia sebut tambah Tan. Tak, maaf lah. Kau boleh ke sebut? Tuan guru kita hak tu seorang, dia duk marah sangat pasal ni ya. Duk marah pasal hadis. Duk marah pasal hadis pasal ni. Al-Quran sebut ada 25 orang nabi dan rasul. Tiba-tiba ada mai daripada hadis Imam Ahmad, kata nabi jumlahnya, rasul jumlahnya 313. Nabi pula ada 120,000 lebih. Tak pening ah. Sebab tu Kasim Ahmad kata, aku tak percaya apa-apa hadis ni. Hadis ni rekaan para ulama saja. Dia marah sangat dengan hadis. Allahu Akbar. Marah hadis tu maknanya marah Nabi tak? Agak-agak lah kan, marah Nabi kan. Marah lah. Sebab Nabi SAW menuturkan perkara tu. Bila Nabi menuturkan, membicarakan perkara itu, Nabi SAW membincangkan perkara itu, maka Nabi SAW mengamalkan. Dia buat, sahabat tengok, sahabat dengar. Bila sahabat nak sampaikan perkara ini, maka sahabat mengambil tutur bicara lisan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil dengan Nabi cakap, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi bincang, apa yang Nabi bahas, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tunjukkan, apa yang Nabi amalkan, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in sampaikan macam itulah sampai pada kita. Tetapi bila sampai satu masa, ada di kalangan para seseorang sahabat ini atau di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis itu sampai dalam generasi ketiga, generasi keempat, ada 2-3 orang yang sampaikan hadis itu. Orang ini nampak-nampak nampak cakap murung lebih kurang. Contoh kita ambil Imam Bukhari, dia nak ambil satu hadis. Imam Muslim nak ambil satu hadis daripada generasi keempat, kelima itu, dia tengok orang ni. Dia kata, orang contohlah, dia dengar ada hadis
daripada seorang ni, dia pun nak pergi ambil pada orang ni. Sampai kat rumah orang ni, dia nampak orang ni sedang nak bagi makan dekat kuda. Letaklah makanan dekat kuda tu, tapi makanan tak bubur. Letak bekas kosong kan. Letak bekas kosong saja dekat kuda. Makanan tak bubuh kat kuda. Letak bekas kosong dekat kuda. Bila Imam Bukhari sampai nak ambil hadis daripada dia, oh, Imam Bukhari tengok dia ni nampak gaya dengan binatang, dia suka murung. Oi, murung ni bukan dia nak bagi makan ni, dia letak lama. Makanan haram tak buh. Tak bubuh makanan dekat kuda ni. Kuda ni duk riau lah, rek, lapar nak makan. Dia letak mangkuk tu kosong je. Jadi Imam Bukhari dalam pandangan dia nak ambil hadis daripada dia ni, tak jadi nak ambil. Maka riwayat daripada dia, hadis daripada dia tu, pada dia catatan Imam Bukhari, hadis orang ini dhaif, lemah. Sebabnya dia ni ada sikap, ada sifat bohong. Bukan bohong kita, bukan bohong orang, bukannya bohong manusia. Pembohong pada siapa? Bohong pada makhluk Allah, namanya kuda. Kuda je pun. Tapi Imam Muslim, bila contohlah ni contoh, dia pergi nak ambil riwayat dekat orang ni, orang yang sama, contoh orang yang sama pada hari yang sama, pada hari yang lain, maka dia tengok orang ni, Allah, tahajudnya tak pernah tinggal. Bila nyamuk ketik dekat dia pun dia tak tampak. Dia biar nyamuk tu ketik sampai dia kenyang. Macam kita, nyamuk ketik kita. Nyamuk ni aku tabuh cuma pak buh menyepak. Siapa-siapa pun, semua kita, kalau nyamuk ketik kita tampak lah. Tambah-tambah nyamuk Aedes kan. Allah, ligan riuh dah satu rumah. Tapi bila Imam Muslim sampai nampak orang ni, dia ni nyamuk ketik dia pun dia tak tampak, aku ambil hadis daripada dia. Tu di antara ulama. Tak mana lah kita ni, pirata ni, Kasim Ahmad tadi. Maka nak bagi tahu, nak habar, bukan senang hadis itu. Bukan saya kata dengar, ramai. Saya kata dengar, terus ambil. Dak, ketat sangat. Sebab tu banyak hadis dhaif, hadis yang lemah. Tapi hadis yang dhaif ini pun ulama tak buang, ulama tak tolak semena-mena, tak kromo terus buang, tak. Sebab tu ada perbezaan pandangan di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah dalam mengambil hujah dari sudut dalil hukum ayat. Berbeza. Sebab Imam Syafi'i dia ada menyusun satu kaedah namanya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Qawaid Al-Fiqhiyah, cara kita nak istinbat hukum. Ayat ni nak keluarkan hukum daripada dia macam mana. Kata Imam Abu Hanifah, aku tak mau guna, sebab yang ini kaedah digunakan melalui otak pemikiran manusia. Aku lebih senang menggunakan hadis, walaupun hadis itu tarafnya dhaif, lemah. Dia bukan hadis palsu, dia bukan hadis maudhu', dia bukan hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' memang iya, tapi ini adalah hadis dhaif, dia lemah. Gitu, lemah. Lemah kerana seseorang tadi mungkin dia ada bohong. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat,
orang ni dia marah sangat lah. Sebabnya hadis dengan Quran nampak tak ngam. Silap. Allah, masuk Isya dah noh. Sat sangat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita baca ayat Al-Quran, maka Al-Quran sebut kita wajib beriman kepada 25 orang nabi dan rasul. Maka dalam hadis tadi yang saya bawa, yang Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sebut dalam kitab ini, riwayat Imam Ahmad, maka di sana seolah-olah nampak macam ada pertentangan ayat Al-Quran dengan hadis. Ni muka kalau dia boleh dekat Kasim Selamat tu, Allah, aku kata dah dulu ni hadis ni pembohong. Kalau boleh kat dia buah ni kat dia ke, memang dia duk ulas tu. Lah ni pun duk heboh lagi pasal tudung bukan aurat kan. Duk bincang lagi, duk buat majlis. Ada dalam YouTube ada. Masuk bekas anak mantan PM pun ada. Dalam satu majlis kita tengok, kita dengar, kita amat tidak bersetuju
dengan pandangan yang menyatakan rambut wanita itu adalah aurat. Hang tak mau pakai sudah hang lah. Hang berasa hang hebat, hang kemas, tak mau pakai sudah. Nak telejang bogeh pun orang tak kata apa. Orang tengok lagi dah. Silakan. Bukan ada pun dalam Al-Quran suruh pakai baju fashion kan. Telanjang pun tak apa. Tapi oleh kerana ada hujah-hujah pandangan para ulama, Al-Quran sebut dan sirah sekali menyatakan bahawa sememangnya rambut itu adalah aurat bagi wanita, maka tutuplah, labuhkanlah jilbab kamu. Itu ayat Al-Quran sebut. Maka di sini bagaimana nak menjawab pandangan itu? Pandangan yang menyatakan seolah-olah ada pertentangan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Maka kalau kita rujuk kepada surah An-Nisa ayat 164, Allah sebut secara jelas dan terang untuk menjawab ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada rasul-rasul yang aku sebut, aku ceritakan dalam Quran ni, dan ada rasul dan nabi yang aku tidak cerita. Lam naqsus alaika, lam naqsushum alaika, lam naqsushum alaika, yang tidak diceritakan kepada kamu. Alaika tu kamu, wahai Muhammad. Surah An-Nisa ayat 164. Maka di sini jelas kepada kita ada nabi dan rasul yang Allah sebut dalam Al-Quran ini secara jelas, dan ada nabi dan rasul yang Allah tidak sebut. Allah tak cerita kepada Nabi SAW. Maka di sini benarlah hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi sebut tentang Nabi dan Rasul dan jumlahnya, maka benar atau salah, maka ia benar. Cuma yang wajib kita beriman, yang wajib kita beriman adalah 25 orang Nabi dan Rasul yang disebut secara jelas dan terang dalam ini. Sebab tu bila saya mengaji di Ma'had Mahmud dulu, ada ustaz sebut Nabi Daniel, kan, Nabi Daniel. Dan bila kita tengok dalam waktu bulan puasa, apa dia, apa rancangan Nabi-Nabi 6.6.5 tu, jejak Rasul, jejak Rasul. Dan memang ada di kalangan mereka pergi meninjau, mencari jejak-jejak Nabi Daniel alaihi salam. Tu mai ikut mana pula? Bincang hari lain. Ada benda saya nak sebut. Jadi bila Nabi dan Rasul ini kita dah tahu jumlah mereka, maka tugasnya apa? Tugasnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan masa 5-10 minit ni saya nak ambil sedikit. Boleh nak tuan? Boleh nak? Tuan-tuan lenguh dah. Allahu Akbar. Ada satu surau saya pergi, yang saya pergi ke surau di sebelah Ampang. Ada seorang tuan haji. Saya masa tu bagi kuliah tentang Maulidur Rasul. Saya sebut Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Saya bawa lagu tu
Maka Tuan Haji ni angkat tangan sebut, Ustaz, sebelum Ustaz nak berhujah, berhukum menyampaikan hadis, utamakan dengan hadis sahih dulu, baru hadis dhaif. Saya tak tahulah kata lagu tu dalam kalangan hadis dhaif, dan saya pun tidak mencari, sebab pada saya dia bukanlah nak menjadikan hukum. Apa yang saya nak sebut ialah perbincangan di kalangan para ulama. Saya bawa contoh hadis mengenai doa Nabi SAW kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ada hadis lain, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Dia terbalik. Satu hadis sahih, satu hadis dhaif. Apa nak jawab? Maksud lebih kurang, makna sama. Nak jawab macam mana? Maka hadis, kedua-dua hadis itu, walaupun pertimbangan para ulama salah satunya adalah dhaif, tetapi dia dikuatkan dengan hadis dhaif tadi. Maka sebab itu janganlah kita sembrono, kita menghukum, berhujah bahawa ustaz ni hadis dhaif. Jangan. Walaupun hadis itu dhaif, kita kena mengkaji, kaji lagi, tengok ada tak hadis lain yang seakan-akan makna dan maksudnya. Oh ni dah, so kata hadis dhaif, lempar. Kalau kita nak buang hadis dhaif, kita kena marah dengan Abu Hanifah, kita kena marah dengan ulama hadis yang lain. Pasal apa hang bawa hadis dhaif dalam kitab-kitab hang? Kenapa kamu beramal, kamu berhujah dengan hadis dhaif? Tu kena marah. Abu Hanifah bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Dia bukan calang-calang orang. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Orang mari berhujah dengan dia, tanya, kalau hang bijak Abu Hanifah, kalau hang pintar, hang hebat sangat, jawab, tolong jawab soalan kami. Allah di mana Allah? Tu dia. Kalau orang tanya, tuan-tuan, Allah duduk mana? Mana dia Allah Ta'ala? Duduk semayang, sujud, tungging, terbalik, pungkok di atas, kepala turun bawah, ni mana dia Allah Ta'ala? Apa dia? Allah duduk di hati. Maknanya Allah ada tempat. Allah tempatnya di hati. Apa dia? Sebut mana dia Allah. Kalau kita kata kipas, kipas mana dia kipas? Tu di atas. Ada rupa, ada paras duduk tempat dia tu. Allah di mana? Mana dia Allah? Kalau kata Allah ada, Allah wujud, aina Allah? Di mana Allah? Allah. Orang main tanya Abu Hanifah, kalau hang cerdik, hang jawab. Abu Hanifah orang yang hebat, pengamal sunnah. Dia jawab, aku nak jawab soalan hang boleh, tapi jawapan aku ada dekat soalan aku. Hang kena jawab soalan aku. Apa dia? Aku angkat kat hang 5 jari. Sekarang depan aku, depan hang ada 5 jari. Hang tolong habaq sat kat aku. Lepas ibu jari ni jari apa? Lepas anak jari ni jari apa? Tengah-tengah. Nak jawab ke mana? Macam mana muazzin kita? Tak erti jawab, saya pun tak erti. Tu kata Imam Abu Hanifah. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia tanya balik lagi. Kalau hang tak erti jawab soalan pertama, aku nak tanya lagi soalan kedua. Aku tutup mata hang. Sekarang duduk depan mata hang. Ni tapak tangan aku. Ni tapak tangan aku. Sekarang aku nak tanya hang, belakang hang tu apa dia? Kalau saya tanya, tuan, jangan tengok apa berlaku belakang. Apa ada?
Nganga kawan tu. Aku nak tanya hang soalan ketiga. Cukup dia kata, aku tak terjawab dah. Cukup, takat dua. Imam Abu Hanifah. Maknanya tuan-tuan, sebelum hang nak tanya pasal Allah Ta'ala, kata Abu Hanifah, sebelum hang nak tanya pasal Tuhan ni, benda di depan mata hang pun hang tak boleh nak jawab. Aku tanya perkara yang duduk di depan hang, perkara yang duduk di belakang pun hang tak reti nak jawab. Tu. Ikut mana pula dah? Masuk akidah pula dah ni. Jadinya tuan-tuan, tugas para rasul sikit daripada saya. Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah Al-Ma'idah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, tugas baru rasul tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah suruh sampaikan risalah Allah, apa yang Allah turunkan. Jadi rasul kena sampai. Kita melihat bahawa Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membina manusia dengan akhlak yang baik dan adab yang baik. Dan Allah sendiri pun lantik, pilih manusia yang hebat namanya Muhammad bin Abdullah ini sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak Nabi yang baik, akhlak Nabi yang hebat, Nabi nak bangunkan umat manusia pun dengan penuh adab dan akhlak yang baik. Ui, nak bina manusia bukan senang oh. Kalau nak ajak anjing senang. Anjing kalau kita ajak senang. Kan kita tengok ada kawan kita polis tak dalam ni? Kan polis yang ajak anjing mengecam dada tu. Bukan senang tu nak ajak tu. Kalau kita suruh kita pergi ajak anjing, ingat kita lari awal lagi. Kata hang pergi ajak anjing tu suruh dia makan ke apa ke? Tak pergi dah. Tak pergi dah, tengok anjing besar perempuan ni tak pergi dah. Takut kita dengan anjing. Tapi itulah haiwan bila dilatih, diajar, maka dia turut kata tuan dia. Tuan dia suruh lompat, lompat. Tuan dia suruh makan, makan. Tuan dia kata duduk. Tapi manusia, Allahu Akbar, payah nak lentur, susah nak ajak. Nak panggil semua mai kita semayang pun Allahu Akbar, payah. Yang main ni kira hebat lah. Kan? Sebab itu bila kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat, ayat ini Allah sebut wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara kamu wahai Muhammad, memelihara kamu wahai Rasul, minan nas, dari fitnah manusia. Nabi kena tak fitnah? Kena. Nabi kena tak ujian? Kena. Nabi nak buat kebaikan pada manusia, apa yang Nabi tak kena? Kena. Baling najis kena. Nak ugut kena. Nak bunuh pun kena. Sampai dikatakan, dihunuskan, ni mai kok angkat pedang letak kat batang leher Nabi. Letak pedang dah kat batang leher Nabi. Hang boleh buat apa kat aku wahai Muhammad? Pedang duk tang leher dah. Hang boleh buat apa ni kat aku wahai Muhammad? Akhirnya orang yang letak pedang ni mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah. Tu sampai nak bunuh Nabi SAW. Jadi akhirnya tuan-tuan, saya ringkaskan, para alim dan ulama yang membawa risalah Nabi SAW pasti dia akan kena tempias ujian ini. Pasti dia kena. Orang yang nak buat baik, nak menyampaikan risalah Allah, nak menyampaikan dakwah Allah, pasti dia akan kena ujian-ujian, fitnah yang dilakukan, yang dilontarkan oleh manusia. Sebab ini adalah fitrah. Sebab itu apabila isu sekarang
isu yang paling panas yang kena kepada batang tubuh seorang alim, seorang ulama, saya merasakan bahawa sangat kecewa. Kecewa kerana apa? Kerana orang manusia pada zaman fitnah ini mengangkat orang yang sebar fitnah daripada orang yang menyampaikan ilmu. Orang mempertahankan, manusia mempertahankan artis, selebriti daripada mempertahankan alim dan ulama. Allahu Akbar. Sangat kesian kepada sahabat saya, sehingga kan terpaksa menjawab satu persatu persoalan yang ditimbulkan oleh seseorang manusia yang saya agak angkuh jugalah. Sebab itu bila kita membacakan dalam kitab Bustanul Arifin, hari Jumaat itu saya bagi kuliah, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah innamal a'malu binniyat, niat itu ada dicabangkan, dipecahkan pada 3 perkara, kata Imam Nawawi. Salah satunya ayyaf'al zalika, niat itu jika kamu lakukan, laksanakan niat, hendaklah niat itu khaufan minallah, mesti ada, hadirkan dalam niat kita itu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebarkan? Apakah niat kamu untuk sebarkan aib? Sebarkan aib para alim dan ulama? La ilaha illallah. Kamu ada jalan lain untuk mencari kepastian. Kamu ada jalan lain untuk mencari jawapan. Saya tak sebut nama, tak apa guna. Saya membuka keaiban. Ya, Allah suruh kita jaga sungguh aib manusia, tambah aib para alim dan ulama. Tolong jaga. Sebab saya baca dalam kitab Tahrirul Maqal, ada hadis Nabi SAW sebut, Ahlul Quran, Ahlullah khassah. Ahli Al-Quran ini, iaitu para alim dan ulama ini, dia dimuliakan oleh Allah secara khususnya. Secara khusus para alim dan ulama, Allah memuliakan mereka dan Allah tutup keaiban mereka. Saya teringat sahabat saya Ustaz Nizam Abdul Qadir, dia kata ketika mana ketua puak munafik Abdullah bin Ubay, Abdullah ketika mana dia mati, Abdullah bin Ubay ni munafik. Ketika dia mati, Rasulullah SAW ambil serban selimut Abdullah bin Ubay. Apa makna dia? Nabi tak marah ke orang yang duk sebarkan munafik ni? Nabi marah tak? Nabi marah. Nabi suka ke orang ni? Nabi tak suka. Nabi tak tahukah dia ni ketua munafik, orang munafik? Nabi tahu. Tapi kenapa sampai ke tahap itu Nabi letakkan serban dia di atas jasad Abdullah bin Ubay? Sebab nak menutup aib dia, nak tutup segala apa dia tutup. Nabi tutup. Nabi ajar umat supaya menutup. Kalau lebih tutup, nak tutup tuan-tuan, tutup. Kita jangan buka, kecuali perkara itu sudah sampai dalam tahap kezaliman yang melampau. Itu kena buka. Ini dah. Apa niat kita sebarkan? Apa niat kita? Sebab tu kalau orang yang tak takut pada Allah, tidak ada perasaan takut pada Allah, khaufan minallah tadi, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Bustanul Arifin Imam An-Nawawi. Maka orang ini, manusia ini langsung tidak ada perasaan khaufan minallah, takut pada Allah. Jadi saya rasakan tuan-tuan muslimin muslimat, sama-samalah kita membantu, menolong, memahamkan sahabat-sahabat yang lain bahawa jangan kita terlampau sebarkan keaiban manusia yang lain. Ya, jangan tuan-tuan. Kalau kita sebarkan, buka aib kita atas muka bumi Allah, mati esok tuan-tuan,
Allah dengan secara fitrah Allah buka keaiban kita. Memang ada hadis, orang yang suka membuka aib manusia yang lain, saudaranya yang lain, di akhirat nanti Allah telanjang dia terus buka aib dia. Allahu Akbar. Saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, serba lemah dan kelemahan itu kelemahan diri saya sendiri. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada manusia, kepada kaum yang kafir, ingkar kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi